وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sambungan kita malam ini seterusnya muka surat 76 untuk makna al-zahir dan al-mu'awwal. Al-zahir maknanya yang jelas, yang nyata. Al-mu'awwal maknanya yang ditukar maksudnya ataupun yang ditakwilkan pengertiannya. Jadi kita nak lihat berhubung dengan apa yang dikenaki dengan al-zahir dalam konteks hukum syarak dan nasnya, dan apa yang dikatakan al-mu'awwal yang ditakwilkan ia hingga membawa kepada maksud yang lain. Al-zahir dari segi bahasanya adalah perkara yang nyata dan jelas. Perkara yang nyata dan jelas secara zahirnya begitu. Sebab asalnya nas itu perlu difahami secara zahir, melainkan ada qarinah, ada petunjuk bahawa ia membawa maksud yang lain. Kita melihat kalau dalam peribahasa al-zahir ni, nas-nas Quran banyak ditakwilkan oleh golongan batiniyah dengan takwilan yang jauh lagi daripada zahirnya, sehingga fasid, membawa kepada kerosakan dari segi maksudnya. Begitu juga berlaku kepada golongan Syiah yang memalingkan maksud yang zahir kepada maksud yang tidak ada kena-mengena. Contohnya dalam tafsiran Syiah, ayat dalam surah Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaum, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk sembelih lembu. Tapi Syiah kata lembu ni Aisyah radhiyallahu anha punyalah jauh. Dia punya takwilan tu memang sangat jauh daripada zahir ayat, tak ada kena mengena langsung. Tak ada kena mengena langsung. Dari segi istilah al-zahir ialah apa yang dengan sendirinya menunjukkan satu erti yang lebih kuat atau yang lebih rajih bersama kemungkinan membawa erti yang lain. Apa yang dengan sendirinya, dengan lafaz itu sendiri, ia menunjukkan satu erti, satu maksud yang lebih rajih, lebih kuat, tetapi kemungkinan ada juga erti yang lain. Contohnya diambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibil. Ambillah wudu yakni air sembahyang selepas makan daging unta. Maksudnya ialah makan daging unta membatalkan wudu. Yang hadis tu boleh rujuk dalam di sini lafaz ni diambil daripada Musnad Imam Ahmad, banyaklah dalam Sahih Muslim pun ada juga. Bila sahabat bertanya, ana tawaddau min lahbil ghanam, adakah kami perlu berwuduk kalau makan daging kambing? Maka Nabi kata, sesiapa yang nak berwuduk, berwuduklah. Sesiapa yang tak nak berwuduk pun boleh. Maksudnya tidak membatalkan wuduk. Tetapi ada pun sesiapa yang memakan daging unta, maka dia perlu berwuduk. Erti yang zahir daripada hadis ini ialah perintah berwuduk ini mengambil air sembahyang dengan membasuh 4 anggota mengikut sifat yang dijelaskan oleh syarak dan hukumnya. Dan bukannya wuduk dengan erti kebersihan ataupun sekadar basuh biasa, tapi ada niat, lepas tu lengkaplah anggota wuduk yang dibasuh sebagaimana dalam ayat ke-6 dari surah Al-Maidah, ayat wuduk. Berdasarkan definisi apa yang dengan sendirinya menunjukkan satu erti, dan daripada definisi ini difahami bahawa terkeluarlah yang bersifat mujmal ataupun yang sama. Ini mujmal ni kita telah bincang minggu lepas ta'rifnya, sesuatu yang sama-sama kerana yang sama itu tidak menunjukkan satu erti dengan sendirinya. Yang sama tu yang tidak jelas pada zahirnya apakah yang dikehendaki.
berdasarkan definisi yang maksud yang lebih kuat atau yang rajah, maka terkeluar dah daripada pengertian ini apa yang bersifat muawwal, yang boleh ditukar maksudnya, yang boleh membawa kepada takwilan yang lain, kerana ianya menunjukkan satu erti yang mungkin marjuh ni yang lebih lemah, tidak marjuh ni lawan kepada rajih. Kalau satu maksud yang kuat itu rajih, tapi boleh jadi dia menunjukkan satu erti lain yang marjuh ataupun yang lebih lemah, sekiranya ianya tidak mempunyai dalil. Manakala berdasarkan definisi bersama kemungkinan membawa erti lain, kemungkinan ihtimal ada maksud yang lain, maka terkeluar dah daripada definisi ini nas yang sarih. Nas yang sarih mana yang terang, kerana ia hanya membawa satu erti sahaja. Mana kalau nas tu nas yang sarih, maka senanglah kita tidak timbul ihtimal kemungkinan ada maksud yang lain. Sebab sesuatu yang zahir, kadang-kadang yang zahir yang nyata, zahir dari segi lafaz, tapi mungkin dari segi maknanya ada lagi maksud yang lain. Kita kata ambil contoh yang zahir dalam bab batalnya wuduk tersentuh perempuan, zahirnya aula mastumun nisa, sentuh, zahirnya begitulah. Tapi sebenarnya perkataan la mastum dari segi maksud yang lain boleh ditakwilkan dengan maksud berlakunya hubungan kelamin antara suami isteri, bukan dengan maksud bersentuh kulit biasa, maknanya berlaku hubungan kelamin. Itu yang difahami secara tafsiran, secara takwilan, bukan secara zahir. Mana dia ada ihtimal kemungkinan membawa maksud yang lain. Adapun kalau nas tu ni yang soreh jelas, maka tidak ada lagi erti yang lain kecuali satu erti sahaja. Baik apa hukum beramal dengan yang zahir, yang jelas ataupun yang nyata, hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib kecuali ada dalil yang mengalihnya dari yang zahirnya. Inilah cara yang digunakan pakai oleh ulama salaf, ulama terdahulu, memegang nas pada zahirnya. Nas mesti dipegang pada zahirnya. Tidak boleh dibuat takwilan kecuali ada dalil yang khusus, kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh seseorang itu memandai-mandai untuk mengubah maksudnya yang zahir. Cara ini juga dikira lebih berhati-hati, lebih ihtiyati. Ihtiyati mana lebih beringat, berjaga-jaga, lebih melaksanakan tanggungjawab dan lebih kuat dalam peribadatan, dan juga ikutan kepada sunnah. Sebab asalnya begitulah, yang zahir itu pegang kepada zahirnya. Kemudian definisi bagi perkataan kedua, al-mu'awwal. Al-mu'awwal ni perkataan yang boleh ditukar maksudnya kepada maksud yang lain. Dari sudut bahasa Arab, al-mu'awwal membawa maksud yang kembali. Dari sudut istilah, mu'awwal ialah apa yang dirujukkan lafaznya kepada arti yang lemah ataupun arti yang marjuh. Lafaznya dirujuk kepada pengertian yang lemah, sehingga membawa kepada adanya pengertian lain, takwilan yang lain. Berdasarkan definisi erti yang lemah ataupun yang marjuh, kalau yang kuat, yang rajah, yang marjuh ni yang lemah, mungkin dia juga tapi tidak berapa kuat, maka terkeluarlah daripada definisi ini, takrif ini, terkeluarlah nas kerana ianya membawa satu erti, dan al-zahir kerana ianya membawa erti yang lebih kuat ataupun lebih rajah. Kalau yang zahir ianya kuat, kalau mu'awwal yang ditakwilkan dia lebih kepada bersifat lemah, sebab dia mungkin ya, mungkin tidak, mungkin ya, mungkin tidak. Kalau zahir itu memang dah jelas. Jenis-jenis takwilan. Takwilan ni ada takwil yang sah dan ada takwilan yang tidak sah.
daripada perkataan muawwal. Sebab itu dalam ilmu usul melihat pembahagian nas itu sama ada ia diambil secara zahir dan secara takwilan perlu jelas. Ianya perlu jelas, dia tidak boleh dibuat sesuka hati. Pengertian itu asalnya merujuk kepada zahir, asal merujuk kepada zahir. Tapi kalau ada dalil yang dia membawa kepada maksud yang lain, maka mungkin dia boleh ditakwilkan dengan maksud yang lain. Pertama, ada takwil yang sah dan diterima, iaitu apa yang mempunyai dalil yang sahih. Seperti takwil pada ayat 82 surah Yusuf, pada ayat was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Di sini penulis hanya mengambil perkataan was'alil qaryah sebab dalam teks asal pun pengarah asal pun hanya mengambil perkataan was'alil qaryah. Was'alil qaryah, dan tanyalah kampung yang kami berada padanya, iaitu apabila anak-anak Nabi Yaqub pulang bertemu dengan bapanya, dan bapanya bertanya, ke mana kamu tinggalkan Bunyamin? Dulu kamu dah janji bahawa kamu akan bawa dia balik, bahawa kamu akan bawa dia kembali ke kampung halaman. Tapi dia kata, kami tak boleh bawa dia kembali sebab pemerintah di sana minta supaya dia ditahan. Kalau kamu tak percaya, dia kata was'alil qaryah, tanyalah kampung. Maksudnya was'al ahlal qaryah, tanyalah penduduk kampung. Ada setengah ulama memahami ayat ini dalam bentuk kinayah, kalam kiasan. Kiasan ni banyak digunakan dalam bahasa kita pada juga. Orang yang kedekut kita kata tangkai jering, pada dia tak pernah beli pun jering ni, tapi mana dia kedekut. Seorang yang suka mencuri, kita kata tangan panjang, pada tangan dia pendek pada kita. Tapi yang zahir, kalau dikatakan tangan panjang, zahir mana tangan panjang sungguh dah. Tapi kalau dikatakan tangan panjang dengan maksud mencuri, itu dah muawwal dan membawa kepada maksud yang ditakwilkan. Tapi ada setengah ulama mengatakan ayat was'alil qaryah tidak perlu ditakwilkan. Ia adalah suatu uslub, gaya bahasa yang guna pakai dalam bahasa Arab. Satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab. Dan tanyalah negeri ditakwilkan dengan erti tanyalah penduduk negeri. Sebab kalau dikatakan tanyalah negeri, mungkin tanya rumah, tanya pokok, tanya dinding. Itu tidak munasabah. Kalau kita tanya dinding, tanya rumah, tanya tiang, dan segala benda yang ada tadi dalam kampung tu tak boleh menjawab sebab dia benda yang mati. Jadi mestilah maksud tanya kampung, tanya penduduk yang ada di kampung. Jadi kampung dia merujuk kepada sukan ataupun ahlal qaryah, penduduk ataupun ahli kampung. Yang kedua, takwil yang fasad ataupun takwil yang rosak, takwil yang ditolak ialah apa yang tidak mempunyai dalil yang sahih. Tak ada dalil yang sahih, ia adalah takwilan yang dibuat atas pandangan yang hanya menggunakan logik ataupun rasional akal, tapi tidak berpandukan kepada dalil. Contohnya seperti takwil yang dibuat oleh golongan Mu'attilah. Mu'attilah ni mana golongan yang mentaktilkan, menafikan sebahagian sifat Allah. Yang ini dilakukan oleh golongan Mu'tazilah. Mereka mentakwilkan ayat kelima dalam surah Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia yakni Tuhan yang bersifat pemurah itu bersemayam di atas arasy, istawa. Lalu mereka mentakwilkan istawa dengan maksud istaula. Istaula maknanya menguasai. Padahal istiwa'u merujuk kepada maksud al-'uluw wal istiqrar, dengan maksud tinggi dan
menetap teguh, min ghairi takyif wala tamsil, tidak perlu kepada dibuat kaifiatnya bagaimana istiwa itu dan bagaimanakah persamaannya ataupun perumpamaannya. Menetapkan sifat tanpa dicari kaifiatnya, tapi tidak boleh difahami sebagaimana sifat makhluk. Itu adalah sifat yang Allah Ta'ala nyatakan pada zatnya bahawa dia istawa alal arsh, ataupun ar-Rahman alal arsh istawa. Tapi bagaimana istiwa tidak diketahui. Sebab tu setengah ulama kata golongan Mu'tazilah yang mentakwilkan istaula kepada istiwa kepada istaula, ini bukan takwilan, ini adalah tala'ub. Tala'ub maknanya bermain-main dengan nas. Ini adalah suatu permainan. Kalau takwilan yang sebenar tidak berlaku begitu. Sebab dia tidak memenuhi syarat untuk ditakwilkan begitu. Tajuk ni mudah, tetapi dari segi implikasinya, dari segi penggunaan untuk kita apply dalam nas memang sangat besar. Dia sangat besar. Sangat besar dari sudut dia punya natijahnya. Kalau suatu nas yang perlu difahami secara zahir tetapi digunakan secara takwilan yang tidak perlu ditakwilkan, maka dia membawa kepada kesimpulannya hukum tak akan lari dan terkeluar. Sama ada melibatkan dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fiqh, dalam masalah fiqh. Golongan Mu'tazilah lah paling banyak takwil. Takwilan-takwilan yang tidak memenuhi syarat untuk ditakwilkan. Contohnya adalah ayat surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beberapa wajah pada hari ini berseri-seri dalam keadaan melihat kepada Tuhannya. Perkataan nadhirah, nun alif dha ra ta marbutah, nadhirah. Mu'tazilah dia takwil ayat ini dengan maksud menunggu. Sebab bagi Mu'tazilah tidak ada melihat Allah di hari kiamat. Dia menafikan adanya ru'yatullah, melihat Allah. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan adanya melihat Allah. Mana orang-orang beriman akan melihat Allah. Bukan sahaja ayat ni, banyak lagi ayat yang termasuk dalam hadis yang sahih. Tapi Mu'tazilah menafikannya sehingga ayat tadi ditakwilkan dengan maksud menanti dan menunggu. Menunggu ataupun menanti, tapi maksud asalnya adalah nazara yanzuru, melihat. Baik, kita pergi kepada yang ke-12, an-nasakh. Nasakh maknanya pemasuhan ataupun dihapuskan. Hukum yang dinasahkan mana dihapuskan. Dari sudut bahasa Arab, nasakh ialah penghapusan ataupun pemindahan. Dari sudut istilah, nasakh ialah pemasuhan hukum. Hukum dimasuhkan, hukum satu dalil syarak dimasuhkan atau lafaznya dengan satu dalil daripada ayat Quran dan sunnah. Yang biasa berlaku ialah nasakh ayat dengan ayat. Nasakh ayat dengan ayat. Ada kalanya nasakh ayat, nasakh lafaz dengan lafaz. Ada kalanya nasakh lafaz tapi tidak nasakh hukum. Mana yang dihapuskan ayat tapi hukum kekal. Ada juga dihapuskan ayat dan hukumnya dihapuskan juga. Ini kita akan lihat contohnya nanti. Penjelasan bagi ta'rif atau definisi ini, maksud pemasuhan hukum ialah pertukaran hukum dari wajib kepada mubah. Mubah maknanya harus, ataupun ditukar daripada mubah yang harus kepada haram dan seumpamanya. Jadi hukum yang asal dah tidak ada, kemudian ditukar, hukum tu sudah nasakh, sudah tidak wujud. Ada beberapa hukum yang ulama sepakat bahawa dia telah nasakh, sudah masuk. Ada setengah hukum yang ulama berbeza pendapat. Setengah hukum yang ulama berbeza pendapat. Di sisi ahli sunnah, kalau hukum nikah mut'ah, nikah mut'ah mereka telah ijma' bahawa hukum itu telah nasakh. Tapi di sisi orang Syiah dia kata hukum itu masih ada.
atau dia masih mengamalkan kaedah nikah mut'ah, maksudnya nikah kontrak. Tapi di sisi ahli sunnah, ketika berlaku peristiwa Khaybar, maka di antara perkara yang Nabi nasahkan ialah hukum tentang keharusan nikah mut'ah. Ada hukum nasah yang dinasahkan ayatnya tetapi hukumnya kekal. Hukumnya kekal tapi ayat tu dah tidak ada. Contohnya hukum rejam untuk lelaki dan wanita tua yang telah berkahwin. Hukum tu kekal tapi ayat tu sudah nasah. Ayat tu berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah. Ayat tu dah tak ada dalam Quran pun tak ada, tapi hukumnya kekal. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, lelaki yang tua dan wanita yang tua, apabila kedua-duanya berzina maka rejamlah ia. Farjumuhuma, hukum rejam tu masih ada dan memang dipraktikkan oleh, pernah di zaman Nabi dilaksanakan hukuman itu. Cuma dari segi ayatnya dia tidak ada lagi. Ada setengah hukum yang nasah hukum, ayatnya masih kekal. Hukumnya nasah tapi ayatnya masih kekal. Contohnya ialah berhubung dengan hukum hukum wanita yang kematian suami, iddahnya. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Adapun wanita yang kematian suaminya maka perlulah ditinggalkan wasiat dalam bentuk diberi diberi nafkah untuknya selama ilal hauli, tempoh setahun. Tapi sebenarnya hukum ni dah, ayat tu masih kekal tapi hukum tu nasah, diganti dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Itu tempoh untuk iddahnya selama 4 bulan 10 hari bagi orang yang kematian isterinya. Bagi isteri yang kematian suami, jadi si isteri tu iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kedua-dua ayat tu ada dalam surah Baqarah. Salah satu ayat tu telah nasakh hukumnya tapi kekal lafaznya ataupun ayatnya. Berdasarkan definisi kedua, iaitu pemasuhan hukum, maka terkeluarlah hukum yang gugur disebabkan tiada syarat ataupun kewujudan mani'. Mani' ni penghalang, tidak ada syarat dan ada penghalang. Contohnya kewajipan zakat gugur apabila harta kurang daripada hak tertentu. Maknanya tidak cukup dia punya nisab dia. Kewajipan solat gugur disebabkan kewujudan masalah haid kepada wanita yang didatangi periodnya. Hukum asalnya solat itu wajib, bila datang haid maka tidak wajib. Bahkan kalau dia solat dalam keadaan haid pun dia akan berdosa sebab dia diharamkan solat ketika haid. Ataupun seorang wanita yang haid ketika puasa Ramadan, maka tidak boleh dia berpuasa. Kalau dia paksa diri dia berpuasa dan dia niat puasa, maka puasa dia tidak sah, bahkan dia dikira berdosa sebab melakukan ibadat pada waktu yang dia tidak dibenarkan beribadat sebab dia dalam tempoh haid. Adapun contoh sebegini tidak ada dinamakan nasakh. Tidak dinamakan nasakh kerana pelaksanaan hukum tadi ada mani', ada penghalang yang menghalang kepada sahnya ibadat. Maksud atau lafaznya ialah lafaz sesuatu dari syarak, kerana nasakh itu boleh terlaksana kepada hukum sahaja atau lafaz sahaja atau kepada hukum serta lafaz. Nasakh ini boleh berlaku kepada hukum sahaja, hukum dihapuskan,
Atau boleh jadi dihapuskan lafaz sahaja, atau boleh jadi dua-dua sekali, sebagaimana contoh yang telah disebut oleh tadi lah. Berdasarkan ta'rif dengan satu dalil daripada Quran dan Sunnah, maka hukum nasah ini tidak boleh diperlakukan dengan sebab seperti ijma', qiyas. Maka dalil hukum syarak tidak boleh dimasukkan dengan ijma' dan qiyas, sebab ijma' dan qiyas wujud daripada Quran dan hadis. Ijma' itu tidak berlaku kecuali ijma' kesepakatan atau hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan suatu qiyas bagi hukum yang baru tidak akan berlaku kecuali dirujuk kepada hukum asal yang sudah ada dalam Quran dan hadis. Macam mana nak buat qiyas kalau hukum asal tidak ada? Jadi qiyas ni berlaku atas qiyas hukum yang baru ke atas hukum lama yang sedia ada, kerana terdapat persamaan pada illah ataupun alasan hukum. Nasah atau pemasuhan diterima dari sudut akal. Dari sudut akalnya diterima dan benar-benar berlaku dari segi syarak. Nasah ini diterima dari sudut akal kerana pemerintahan dan hukum adalah di tangan Allah. Maknanya milik dia 100%, kerana dialah yang menciptakan dan memiliki semuanya. Allah berhak mensyariatkan untuk hamba-Nya apa sahaja menurut hikmah dan rahmat-Nya. Adakah akal menolak hak pemilik untuk memerintahkan hamba-Nya menurut kehendak-Nya? Maka sudah tentu kita kata tidak boleh ditolak lah. Jadi kalau kita guna dakwah dari segi mudah nak faham, kita buat banding begitu. Kalau kita masuk satu kedai, kita nak makan, kedai itu bukan hak kita, hak orang lain. Maka kita sebagai pembeli, kita berhak bayar, dan penjual kena ambil bayaran. Sebab keadaannya begitu. Tiba-tiba kita masuk kedai, kita pesan makanan, sudah tu kita tak nak bayar. Kita kata, ikut abang, tak usah bayar. Maka begitu juga dunia yang kita diam ini ada pemiliknya. Sebagaimana kedai tadi ada pemiliknya, penjual tadi pemiliknya, maka dunia ni pemiliknya ialah Allah. Jadi tidak boleh seseorang tu hidup di atas muka bumi dalam keadaan dia rasa dia nak hidup bebas tanpa terikat dengan hukum agama. Dia kata ikut aku nak hidup di mana aku nak semaya ke, aku nak buat apa, ikut aku. Tak boleh ikut aku, sebab bumi ni bukan dia yang ciptakan, Allah ciptakan. Allah Ta'ala pemiliknya, dan hukum agama ni Allah Ta'ala yang tetapkan. Jadi kalau kita bahas itu dari segi perbandingannya, dari segi analoginya, maka sebagaimana kita kena kita sebagai hamba kena ikut perintah yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam agama. Di samping itu, hikmah dan rahmat Allah itu menjurus ke arah pensyariatan perkara yang diketahui Allah akan memberi manfaat kepada agama dan dunia. Kita kadang-kadang kita tak tahu pun hikmahnya apa dia. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, hukum itu kekal, tak dinasahkan, maka kita kena terima dengan sami'na wa ata'na. Sama ada kita rasa keberatan itu adalah nafsu kita, maka hukum itu tak boleh disimpan, hukum itu mesti dilaksanakan. Apa sahaja hukum mesti dilaksanakan. Sama ada hukum yang melibatkan soal individu, melibatkan soal kekeluargaan, soal pemerintahan, yang melibatkan kuasa orang atasan, maka hukum itu mesti dilaksanakan dengan kadar yang seseorang itu mampu untuk laksanakan. Kalau benda ni tak dibuat, bermakna seolah-olah hukum itu sudah masuk pada hukum itu adalah sah. Contoh yang biasa saya kemukakan sebelum ni dalam bab pembahagian harta pusaka. Sebab ramai orang kita ambil jalan mudah, tak apalah, kita anak beranak, kita bagi sama banyak lah. Alasan yang mudah kira bagi sama banyak. Maka hukum yang ada dalam Quran bahawa ada waris yang berhak, ada terima 1/2, ada terima 1/4, ada terima 1/3, ada 1/6, ada 1/8. Jadi apa faedahnya kewujudan peratus-peratus yang berbeza? Ada 1/2, 1/3. Sesiapa yang belajar matematik, dia tahu bahawa nilai itu tak sama. Tidak sama 1/6 dengan 1/8, 1/2 dengan as-sulusani 2/3, memang tak sama. Tiba-tiba kita buat hukum sendiri, tak apalah, bukan suka sama suka, kita bagi sama banyak lah. Suka sama suka di sisi kita, tapi di sisi Allah adakah dia redha kita buat begitu?
adakah dia redha di sisi Allah? Kalau Allah Ta'ala persoal saya di akhirat, kenapa kamu buat begini? Sudah aku tidak begini. Tak apa, kami dah setuju dah. Kalau setuju, adakah kita sendiri yang mereka cipta hukum tu? Itu persoalannya. Hukum tu adalah hukum Allah. Hukum Allah, tak boleh buat begitu. Dalam bab perkahwinan, contohnya salah satu perkahwinan dia haramkan, dia panggil nikah asy-syighar. Nikah asy-syighar. Kalau belajar dalam bab munakahah, apa dia nikah asy-syighar? Seorang lelaki dengan lelaki yang lain, dia pakat, dia kata ginilah, kita besar dua, bukan besar, maaf, kita tukar anak, kahwin nikah dengan anak tina demo nikah anak tina kahwin, dengan syarat tidak ada mas kahwin, tukar anak. Jadi lelaki A ambil anak perempuan lelaki B untuk dijadikan isterinya, manakala lelaki B pula kahwin dengan anak lelaki A. Boleh faham kata? Dalam bab munakahah dia kata ini nikah yang fasik, yang batil, walaupun kedua-dua pemilik anak tadi memang setuju. Tak boleh. Sebab hukum perkahwinan itu ada dalam agama, dan perkara itu tak dibenarkan oleh hukum syarak. Lalu kita buat alasan, apa salahnya? Dah tu anak dia, ni anak kita, dah kita suka sama suka. Tak ada suka sama suka. Jadi rasa habis hukum agama ni hak berlaku di negara barat. Dia kata apa salahnya berzina? Kalau rogo tu lain lah, dia kata sebab dipaksa. Zina ni sebab kita suka sama suka, dia nak pada saya nak pada dia. Jadi dia guna logik akal. Sedangkan hubungan manusia lelaki perempuan dah ada hukum agama yang menetapkan halal melalui pernikahan, dah haram melalui cara perzinaan tadi lah. Tapi kalau seseorang itu tidak pakai hukum agama, dia buat cara dia, bermakna dia mengenepikan Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik alam. Adapun manfaat itu berbeza mengikut keadaan dan masa. Manfaat daripada perlaksanaan syariat itu pada sesuatu masa atau tempat, satu hukum dikira lebih memberi manfaat untuk hamba, dan pada masa atau tempat yang lain, satu hukum lain adalah lebih bermanfaat. Jadi ada kadang-kadang sesuatu hukum tu dia lebih bersifat fleksibel. Boleh faham kan bahasa tu, fleksibel? Fleksibel dia boleh berubah. Tak asal. Bahasa Arab dia kata al-murun. Ia bersifat keanjalan. Kalau kita menempah sesuatu perkhidmatan telekomunikasi untuk yang pasca bayar, dia kata kami menawarkan ada banyak package. Kalau nak package ni boleh ambil, tapi kalau tak kena boleh dapat, boleh tungkar. Itu fleksibel. Fleksibel atas keperluan kita. Jadi sama juga segi hukum, mungkin dalam satu keadaan orang ni okey, dia lebih sesuai dengan keadaan macam ni, tapi dalam situasi yang lain hukumnya berbeza. Hukumnya boleh berbeza. Ini banyak melibatkan hukum-hukum yang disebut bab muamalat, bukan bab ibadat. Dalam bab muamalat, dalam bab urusan yang melibatkan manusia dengan manusia. Nasakh benar-benar berlaku dari sudut syarak berdasarkan dalil berikut. Ianya berlaku. Pertama, merujuk kepada ayat 106 dalam surah Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana sahaja yang kami mangsuhkan, yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, lalu kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang seumpamanya, yang setanding dengannya. Allah Ta'ala sendiri beritahu bahawasanya mana-mana ayat yang dinasahkan akan dibawa dengan ayat lain yang lebih baik. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 66 surah Al-Anfal, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Ta'ala memberi keringanan kepada kamu kerana dia mengetahui bagi kamu ada kelemahan. Itu adalah hukum peperangan. Surah Al-Fani ayat hukum peperangan, iaitu hukumnya ialah 20 orang lawan berapa? 100, dan 100 lawan 1000.
20 orang tentera Islam perlu berlawan dengan 100 orang tentera kafir, dan kalau ada 100 orang tentera Islam, 100 ni kena lawan 1000. In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. 20 lawan 100, kalau ada 1000 lawan kalau ada 100 lawan 1000. Berapa nisbah berapa tadi? Kalau 100 ribu, satu nisbah 10. Seorang tu kena lawan 10 orang. Akhirnya hukum tu dinasahkan, diberi keringanan, iaitu 100 lawan 200. Mana seorang nisbah 2 lah. 100 tentera Islam berlawan dengan 200 tentera kafir, manakala 1000 tentera Islam hanya lawan 2000. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau ada 1000 tentera Islam lawan 2000 tentera kafir, mana hukum tu dah diberi satu takhfif, keringanan kepada tentera Islam. Begitu juga dalam bab puasa. Hukum asal puasa zaman sahabat peringkat awal tahun kedua hijrah, apabila diwajibkan puasa, mana-mana sahabat yang tidur lepas berbuka puasa, kalau sedar waktu malam dia tak boleh makan, dia kira kena sampah satu. Kalau nak tidur, dia kena tidur sebelum tidur tu siap habis dah makan apa semua dah. Jadi sesiapa yang tidur, bila dia sedar, dia tidak boleh bersama dengan isterinya, tak boleh bersetubuh dan tak boleh makan. Jadi dia kena sambung, kena terus berpuasa walaupun masih malam lagi. Katakanlah lepas siap buka puasa apa, dia letih apa, dia tidur, sedar pukul, mungkin kita kata pukul 1 pagi, tak boleh makan dah. Itu hukum asal. Tapi akhirnya hukum itu diberi kelonggaran. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Bila turunnya ayat tu, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Akhirnya Allah Ta'ala membenarkan untuk diteruskan makan itu pada malam bulan Ramadan, sehinggalah apa dia, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi hukum yang peringkat awalnya sangat membebankan, akhirnya diberi keringanan. Hukum hak beban tu dah dimasukkan, dinasahkan, akhirnya diganti dengan boleh makan minum selagi belum naik matahari. Contoh yang keempat, berhubung dengan larangan menziarahi kubur pada peringkat awal. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Adalah aku dahulu pernah melarang kamu daripada menziarahi perkuburan, sekarang pergilah menziarahinya. Kerana peringkat awal Nabi SAW melarang sahabat ziarah kubur, sebab mereka dikira hadithu ahdin bil jahiliyah, masih dikira masih baru lagi meninggalkan zaman jahiliyah, sebab dia baru masuk Islam. Jadi mungkin kalau mereka ziarah kubur, kemungkinan mereka akan kembali melakukan amalan-amalan jahiliyah yang pernah dibuat sebelum masuk Islam dulu. Jadi dibimbangi, dikhawatiri mereka kembali melakukan amalan-amalan jahiliyah berkenaan dengan kubur, sama ada minta dengan penghuni kubur ataupun apa-apa sahaja yang dilarang oleh agama. Maka peringkat awal Nabi tidak benarkan ziarah kubur untuk mengelak berlaku perkara pernah dibuat di zaman jahiliyah. Kemudian setelah dilihat para sahabat ni semakin faham agama dan semakin kuat pegangan agama, lalu diberi kebenaran untuk ziarah kubur. Perkara yang tidak boleh dimasukkan, ada setengah perkara yang tidak dimasukkan, iaitu dalam bentuk pengkhabaran. Khabar ni cerita lah. Ini kerana nasah hanya berlaku pada hukum, bukan pada cerita, pada hukum. Sekiranya salah satu daripada dua berita itu dimasukkan, ini bermakna salah satu daripadanya adalah bohong. Sedangkan pembohongan adalah mustahil berlaku dalam berita-berita yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Dikecualikan daripada perkara ini apabila hukum itu datang dalam bentuk berita, dalam bentuk berita.
Ini contoh ayat surah Al-Anfal ni kita dah baca dah tadi berhubung dengan untuk contoh yang kedua, keringanan bilangan tentera Islam berdepan dengan bilangan tentera kafir. Kemudian kita pergi terus pada yang kedua, hukum-hukum yang merupakan maslahah. Maslahah maksudnya ada manfaat bagi setiap zaman dan tempat. Yang ini juga tidak boleh dimasukkan. Seperti dalam masalah tauhid, dasar iman, dasar ibadat, kemuliaan akhlak, bersikap benar, menjaga kehormatan diri, budiman, keberanian, perkara ini tak boleh dimasukkan. Begitu juga dengan larangan terhadap semua perkara keji pada setiap zaman dan tempat, seperti perbuatan syirik, kufur, kekejian akhlak, menipu, sombong, bakhil. Ini kerana semua aspek syariat adalah demi membawa manfaat kepada hamba dan menolak kefasadan daripada mereka. Fasad ni perkara yang merosakkan mereka. Maka item-item ni tidak terlibat dalam perkara yang dimasukkan. Dia tak boleh dimasukkan. Syarat-syarat nasakh ataupun syarat-syarat kepada dihapuskan hukum adalah beberapa syarat tu. Bentuk-bentuk nasakh rasanya kita kena sambung ke depan lah tu. Panjang lagi, ada soalan. Jadi maknanya untuk tajuk ta'rif al-zahir, contohnya al-mu'awwal, ada yang nas yang boleh ditakwilkan, ada yang tak boleh ditakwilkan, ada takwil yang sahih dan ada takwil yang rasak, dan berhubung dengan masalah nasakh ataupun pemansuhan hukum. Ya. Bagi saka. Bagi semua dengan hak kita sebagai lelaki itu pada adik kita ni lah. Macam kita nak bagi sama ni, kita ni sedekah ada sebab kita tu masa landa. Kita niat sedekah sebab dia dapat sikit, kita dapat lebih. So kita nak ambil bahagian kita untuk beri ke dia. Tapi kita musuh dulu lah. Semua adik-beradik tu kita tak tahu hati masing-masing lah. Yeah. Tapi majoriti tu setuju lah. Kita bimbang takut timbul isu berbangkit. Isu berbangkit mungkinlah peringkat awal tu sebab mungkin orang tua baru meninggal, kita adik-beradik ni rasa masih menanggung perasaan sedih. Kita pun kira mudah kat, kita bagi sama banyak lah. Tapi tak apa, lepas tu bila benda ni dah berlalu lama, timbul ada pihak yang tidak puas hati. Hak sepatutnya dapat sikit boleh banyak, mungkin dia suka lah. Tapi hak sepatutnya boleh banyak, tiba dapat sikit, sebab kemungkinan dia ada tanggung yang lain pula lepas tu. Mungkin masa orang tua meninggal ni dia tak banyak lagi, tapi beberapa tahun lepas tu mungkin anaknya bertambah. Dia kata duit aku tu tak ada dah, duit kamu dah. Tiba-tiba timbul rasa tak puas hati, dia nak minta balik. Tak ada, bila dah bagi dia tak boleh ambil dah. Tapi soalnya kali dia nak bagi, dia kena settle step yang pertama, langkah pertama dia kena ikut hukum faraid. Hukum faraid. Lepas tu lah baru dia kena besar. Sebab ini kita faham gini, dalam masa bab faraid ni ada satu bahagian yang ramai kita terlepas pandang, itu dalam masalah wasiat. Masalah wasiat. Walaupun dalam hukum wasiat ni ada sebahagian ulama mengatakan ayat wasiat dalam surah Baqarah sudah mansukh. Ayat yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepada kamu apabila seseorang di antara kamu sudah sampai masa kematian, sekiranya orang yang nak mati itu meninggalkan harta, hendaklah dia berwasiat. Sebahagian jumhur ulama mengatakan ayat ini sudah masuk hukumnya, diganti dengan ayat faraid dalam surah An-Nisa. Tapi berbeza dengan pandangan Ibn Abbas. Ibn Abbas kata tak, dia kata ayat dalam bab wasiat, dia kata tidak masuk.
ayat tu masih diguna pakai. Sebab tu dia berpendapat, Ibn Abbas berpendapat wasiat tu wajib. Dia kata wajib, walaupun jumhur kata hukumnya sunat. Wasiat ni bukan kepada waris yang berhak terima harta pusaka, kepada waris yang bukan ashabul furu', yang tidak berhak terima harta pusaka. Itu pada Ibn Abbas, dia mengatakan bahawa wajib. Jadi sini untuk kes tadi sebenarnya lebih baik kalau seseorang itu mengagihkan harta pusaka mengikut hukum faraid setelah selesai settle bahagian wasiat apa, dan sekiranya ada hak dia rasa dia nak bagi secara sukarela kepada mana waris yang kurang apa itu sedekah daripada dia, itu terjadi hebah dah lah. Jadi hebah mana atas dia lah, dia bagi mana tu. Apabila kita membahagikan harta dari segi faraid, kita mendapat pahala daripada perbuatan tersebut. Ya. Yang keduanya, apabila kita bersedekah pula, kita mendapat sekali lagi pahala. Betul. Pertama, kita dapat pahala sebab patuh pada hukum Allah. Ya. Yang kedua, apabila kita niat bersedekah untuk membantu waris kita, waris maknanya ahli keluarga, maka kita dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Sebab bersedekah kepada ahli keluarga. Sebab kalau perhati dalam ayat berhubung dengan pembahagian harta pusaka, semuanya Allah Ta'ala kaitkan dengan masalah wasiat. Ada kaitan dengan wasiat. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Itu pun min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian tadi dibuat selepas selesai wasiat yang telah diwasiatkan dengannya. Kalau yang meninggal itu isteri, walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu bagi pihak suami dapat 1/2 daripada harta isteri kalau isteri tidak ada anak. Nah, kalau isteri memiliki anak, maka si suami dapat 1/4. Itu pun min ba'di wasiyatin yusina biha audan, selepas selesai wasiat hak isteri itu tinggalkan wasiat juga. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum, si isteri dapat 1/4 daripada harta suami. Sekiranya suami ada anak, tapi ada anak, walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kalau si suami tidak ada anak, isteri dapat 1/4. Tapi kalau si suami ada anak, isteri dapat 1/8 sikit. Itu pun min ba'di wasiyatin tusuna biha audan, setelah selesai wasiat. Ada kaitan dengan wasiat juga. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat pembahagian pusaka kait dengan wasiat? Seolah-olah wasiat ni sesuatu yang mesti dilakukan terhadap waris yang tidak berhak menerima harta pusaka, yang bukan ashabul furu'. Sebab dalam bab pembahagian harta pusaka, sebenarnya harta ni tidak hanya milik ahli keluarga yang benar-benar berhak terima pusaka, bahkan mana-mana anak yatim, orang miskin dan kaum keluarga yang hadir semasa pembahagian harta pusaka, boleh ahli keluarga sedekahkan. Tadi timbul soalan masalah sedekah, boleh. Rujuk adalah ayat ke-8 dari surah An-Nisa, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadirlah bersama dalam majlis pembahagian harta pusaka oleh ulul qurba, orang yang kaum kerabat ahli keluarga, bukan kata ahli keluarga terdekat, bukan kata anak si mati ataupun adik-beradik. Ahli keluarga, kita kata kaum kerabat ni boleh jadi sepupu dia, boleh jadi apa dia lagi, anak saudara dia. Sebab kalau si mati ada anak saudara tak boleh, dia mahjub, terhijab. Sepupu anak saudara, tiba-tiba kawan ni mari juga, masa dia bagi tu mari juga, patut jiran-jiran orang miskin pun mari juga, dia tahu mari juga. Sikap kita macam mana kita?
Mungkin kita kata dia mau menyibuk agama boleh balik dia mau tidak kita perambak dia harta dia masih mati ni untuk kami je. Dia mau tak berkaitan tu tak ada gelewak lah klik-klik kita perambak dia. Itu menyalahi akhlak Islam. Allah Ta'ala suruh sedekah, farzuquhum minhu, rezekikan mereka sedikit daripada harta. Lepas tu waqulu qawlan, berikan kepada mereka kata-kata yang baik. Tak apalah ada rezeki orang lain, mungkin orang yang sedekah pula. Untuk siapa? Untuk anak yatim, orang miskin dan kaum kerabat yang bukan di kalangan waris yang berhak terima harta pusaka. Kena bagi juga. Ambil daripada mana? Ambil daripada selepas wasiat ke atau ambil daripada selepas selesai wasiat dulu. Selepas wasiat sebelum diagihkan. Ya, sebelum diagihkan. Sebab bila diagihkan dah jadi milik waris. Ada banyak kadang-kadang soalan timbul. Mau ni saya lepas masih langgar ni, ada seorang tanya lepas kuliah. Dia tak tanya masa kuliah lah, dia takut orang lain dengar. Lepas Malaysia dia tanya, dia kata dia di antara waris yang berhak terima harta tu. Okeylah, buat pembahagian. Dia kata pembahagian sama rata. Akhirnya tak sebalah gapo, dia pun terimalah keputusan tu. Okey, bolehlah bahagian. Tiba-tiba ada keluarga lain kata tak boleh jual. Seolah keluarga lain masih nak menguasai harta yang telah menjadi milik dia, dia kata. Dengan meletakkan syarat, dia kata boleh dia nak ambil, jangan jual kat orang lain. Kita biasa dengar kalau orang tua dulu pesan, dia kata rumah saka ni kalau siapa-siapa orang boleh jangan jual ni. Jangan jual. Jangan jual. Dia kata sebab ni harta pusaka. Sebenarnya dari segi hukum agama, apabila harta tu sudah berpindah milik kerana pemilik asal si mati tu dah tak ada, dah mati dah, maka pemilik yang berikutnya mempunyai hakut tasarruf. Hakut tasarruf, hak untuk dia menguruskan. Dan jadi hak dia, tak ada kena dengan si mati dah. Jadi kalau pemilik yang sekarang ni merasakan harta tu nak dijual, itu hak dia. Dan tidak berhak bagi si mati tu untuk tinggalkan wasiat, aku harta ni bila jadi milik kamu ingat, tapi jangan jual. Kalau jual saya akhir aku dakwa. Tak tahu. Tak ada hukum tu, tak ada. Dia maka dia menjadi milik penuh, milik mutlak orang yang hidup, yang menjadi waris. Dan dia berhak buat apa saja. Kalau dia rasa nak jual, dia boleh jual. Nak ikut anak dia pun ikut dia. Dan orang lain tidak boleh kontrol dia. Dia kata tak boleh dah. Adik-beradik kan kata, aku tahulah hartamu, tapi mu jangan jual. Seolah-olah dia ni ada kuasa witu pula. Boleh arah ke orang lain. Apa ni pasal mok royak. Mok pesan dulu. Jadi adakah pesan mok tu boleh diguna pakai? Dari segi kita lihat adakah walik dari segi hukum syarak? Adakah dia anggap sah dari segi hukum syarak? Ya. Kalau ia meninggalkan satu wasiat yang memang bercanggah dengan hukum syarak, dia memang tidak sah. Ada juga kadang-kadang kita dengar cerita si mati meninggalkan wasiat kepada orang yang masih hidup dengan wasiat yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik. Dia kata kalau aku meninggal, tolong bawa jenazah aku ni ke kampung asal tok aku dulu. Kena cari begini-gini. Dia kata nak dikemukakan di situ. Ada pula dia kata kalau aku meninggal, kubur aku ni mesti betul-betul depan masjid ni. Sebab masjid ni aku bina ni untuk wakaf kapun. Jadi aku tak sidi dikebumikan bersama orang lain di perkuburan agama. Jadi keluarga tak faham pun penuhi wasiat tadi, lalu si mati tu dikebumikan. Jadi kubur dia cokoh sore tu depan masjid. Kata apa kubur sana tak ada si mati pesan dah. Kalau dia mati kena kubur di depan. Boleh guna pakai kewasiat ni. Tak ada. Saya awal-awal suruh ganti suruh kubur lebih pakai benda. Ganti suruh kubur pakai benda. Lalu fungsi ada. Ganti kejari, kejari. Supaya temen. Dia sama juga. Dia kalau dia meninggalkan satu wasiat yang sebenarnya bercanggah dengan hukum syarak, sebab tak ada dia hukum syarak benda tu.
Kecuali kalau wasiat dia tu menepati hukum syarak. Contoh dia kata tolong membanyakkan doa supaya aku selepas mati ni mendapat rahmat, diberi keampunan, itu tak apalah. Tapi kalau dia suruh orang hidup ni buat sesuatu yang la yusyra', yang tidak disyarakkan dalam, yang tidak disyariatkan dalam hukum syarak, maka perkara itu dianggap la da'i, tak perlu. Dan wasiat tu boleh di apa dia, ignore ignore lah, abaikan. Boleh diabaikan ataupun wak tak erti. Tapi mungkin setengah tu kata, kalau kita tak penuhi wasiat, dia sakut, dia takut saya esok 2-3 minggu roh dia mari ganggu kita, dia kata. Orang kita dia akan timbul banyak gitu lah. Akan timbul kemungkinan kalau tak penuhi wasiat dia nanti roh dia mari kacau ni, biarlah buatlah. Tapi sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Yang perlu hanyalah rezeki syaratnya adalah mendoakan supaya dia dapat keampunan, dapat rahmat. Sebab contoh-contoh disebut tadi adalah perkara yang tidak disyariatkan. Itu hanya dari segi hukum adat, bukan hukum syarak. Boleh lawan wasiat. Boleh engkar lah. Boleh engkar. Boleh engkar, mana wasiat itu tak perlu dipenuhi. Masa terlibat dengan saya ni, dengan saya sendiri, tanah ni, tanah dalam bandar lah. Nama ayah saya, nama saya bilang ni dua-dua tanah dan rumah. Tanah dan rumah nilai tinggi lah, dalam bandar. Jadi kajian ambil, mengambil kajian ambil. Memang adik-adik saya ni keluar daripada Kelantan, Batu, bila balik Kupus itu lah, Kupus itu. Jadi bila kajian ambil adik-adik ni, bayar dia tu tinggi. Waktu baik je, saya bincang adik-adik saya nak beli tanah lain, buat rumah macam tu juga kan, buat pimpun juga. Mana hak asal tu jual? Asal tu kerajaan nak ambil kan? Kerajaan nak ambil. Kalau kerajaan nak ambil tu, itu di luar kemampuan kita lah, kita kena suruh lah. Ya lah, kata kita boleh duit tu, jadi kita nak macam tu juga, tak apa lah. Cari tanah lain lah. Cari tanah lain, waktu punya harta sakut, kita tak bagi. Sedangkan harta tu sudah jadi harta pusaka. Ada jalan terbaik kalau sendiri lah. Dari segi maslahah untuk orang masih hidup tak capai maslahah. Sebab apa? Sebab waris ada. Kalau dia kata harta ada ni cuma kita dah serah pada pihak kerajaan dia ambil. Jadi kita dah boleh pampasan. Pampasan tu kita beli nilai tanah lain, kemudian dikekalkan sebagai hak milik bersama waris-waris. Dia akan timbul satu masalah, kalau waris ni dah meninggal, akan dipindah milik kepada siapa? Sebab satu nilai harta mungkin tidak boleh dimiliki secara bersekutu untuk ramai orang. Kecuali kalau kita kata duit boleh bagi, kalau tanah tu luas mungkin boleh bagi lot berapa. Tapi kalau setepak gitu atas senama, kalau semua dia meninggal, habis anak ni aku pun ada juga hak ayah aku, lepas tu jadi hak milik tu akan jadi macam tergantung lah. Dia akan sampai satu tahap tu tak selesai. Sebab saya pun ada baca banyak dalam banyak, pernah kita dengar lah artikel apa dalam berita, dipanggil apa dia, harta tidak dituntut milik ke apa. Setengah tu diserahkan kepada amanah raya bernilai siapa rasa bilion, bukan million, bilion. Dia melibatkan harta-harta dipanggil harta yang tidak aktif, tanah-tanah terbiar. Mungkin termasuk ada saingan sekolah seorang itu, dia ada tanah hak mula ayah mak dia. Kita pergi jalan benar tak saja nak kena jalan ke PCB. Dia kata tanah tu mula ayah mak bagi kepada adik dia bangsa. Jadi adik dia dah berkahwin tapi duduk lain, jadi rumah tu terbiar. Jadi dia sendiri nak duduk tak boleh, dia pun ada rumah dah sebab mak wasiat tak untuk adik dia. Gitulah. Lepas tu ada tanah tapi tanah tu tak dimajukan, diusahakan. Kita pun tak tahu lepas ni macam mana, tapi itu dia antara contoh lah maknanya. Tak selesai juga. Tak selesai juga. Wasiat sekali kan, masa
mau tak dia wasiat ni sebenarnya bukan untuk waris yang boleh bagi atau pusaka. Ya. Okey. Cuma setengahnya daripada ibu bapa. Kalangan ibu bapa ni contohnya dia kata, okey, rumah ni nya aku wasiat pada Muhammad sekali. Tak boleh. Jadi Tak sendirinya boleh. Tidak sah. Tidak sah. Kalau mak dia kata, saya aku wasiatkan untuk adik tu anak dia juga. Ya, ya. Adik mak dia kan? Anak dia lah. Ha? La wasiyatan liwaris. Ha? Allah Ta'ala telah menentukan bagi waris yang berhak terima, lelaki perempuan semua dia terima. Maka la wasiyatan liwaris. Ha? Ilhaqul faraid bi ahliha. Tentukan kedudukan faraid kepada ahlinya. Orang yang boleh banyak ni. Maka masa tu la wasiyatan liwaris, tidak ada lagi wasiat bagi waris. Maksud waris yang berhak terima harta pusaka. Wasiat yang disebut tadi perlu dibuat dalam ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Itu merujuk kepada waris yang tidak terima. Tidak terima tu seperti kata sepupu ke, anak angkat ke. Contoh paling banyak anak angkat, apa anak angkat, anak saudara ke, anak sepupu ke, apa dia lagi, pak saudara sabit ke. Kita ni baik dengan pak saudara, bukan pak saudara sebenar, pak saudara suami kepada mak saudara kita, tapi dia baik, jiran kita jauh, kita puasa nak wasiat sebahagian harta kita dia boleh, harus, sebab dari segi faraid dia bukan waris yang berhak terima pusaka. Jadi cara sebenarnya sepatutnya ialah dia ambil harta tu Islam lah, kalau dia kan semasa dia hidup tahu benar. Kalau dia Islam itu jadi hibah pula. Waris wasiat ni dia bertukar milik setelah pemilik harta yang asal meninggal. Bila dia mati baru permindah milik. Kalau dia nak awal-awal boleh, itu dia hibah. Hibah ni untuk dia atau sikit banyak. Tapi kalau wasiat syarat dia tidak lebih daripada 1/3. Dia ada syarat dia pula 1/3. Ada luang syarat lah. Syarat di antaranya perlu mendapat persetujuan pula waris. Ada pula. Seandainya diberikan lebih, dia asalnya paling tidak 1/3. Kalau pemilik harta hak meninggal ni dia wasiat, dia kata dia nak bagi lebih kalau 1/3. Dia kata nak bagi hak kawan ni tanah dia tu, bila kira semua nilai tanah tu sebenarnya melebihi 1/3 daripada harta, orang lain setuju, okey boleh. Dia antara syarat dia perlu ada persetujuan. Kalau tak setuju memang dia tak lebih pada 1/3. Sebab nak meraihkan semua yang masih hidup, supaya dapat bahagia masing-masing. Ada tak artis Ustaz Hati Ya. dengan kalau dia buat wasiat sebelum mati itu akibatnya gini Hakim ada hadis yang menyatakan sekiranya seorang itu mati tapi mati dia tidak buat wasiat, maknanya akibatnya akan jadi gini-gini. Dari segi akibat tu tak jumpa hadis tu, tapi dalam bab wasiat ni memang besar jugalah kedudukan wasiat, sehingga seorang sahabat terlupa nama dia. Bila Nabi pesan gitu, Nabi pesan janganlah seseorang itu tidur kecuali wasiyatuhu maktubah, wasiatnya ada tertulis di sisinya. Tak mana tahu tapi dia tidur mana tu mati. Maka ada seorang sahabat kata, bila aku tahu Nabi pesan gitu, dia tulis wasiat. Wasiat yang perlulah bagi dia untuk wasiat, dia letak tempat dia tidur, tak tahulah bawah batang apa. Kecuali wasiat ada dalam bab wasiat ada hadis tu. Cuma dari segi akibat tu tak pastilah ada kata sejauh mana. Tapi mungkin nak menjaga maslahah bagi orang yang hidup lah. Cuma kesal bagi si mati kalau dia meninggal dan kadang tidak wasiat tu, kena rujuk dululah, tak jumpa lagi setakat ni tentang dia punya at-tarhib tu, ancaman tu. Tentang harta saka ni, contohnya biasanya kita kata tak makai juga Akhir dah dia semestinya. mak dia lah jadi bila kita dah kumpul dengan jadi adik-adik ada kata orang ni kata kita nah, waktu sama-sama kita timbul lah cincin kau gitu gatal Mak kata tu kata mulut dia secara bertulis dia tak ada. Mak kata kita, jadi pandangan kita ni ialah bawa saksi itu siapa saksi, kalau sekiranya benar boleh jawab dia.
saksi itu di kalangan orang-orang yang boleh dipercayai. Ada adik-adik dia juga boleh jadi saksi. Boleh. Boleh. Tapi sebaiknya saksi ini dia kena dalam bentuk, dia sekarang ni dia sebaiknya dalam bentuk bertulis lah. Dia kena bertulis. Dalam sistem yang digunakan pada segi prosedur sekarang ni dia guna khidmat lawyer, guna peguam. Peguam tu dia ada apa dia kata, ada dia punya peraturan dia tu. Sebab dia akan buat, dia akan bertulis, lepas tu akan ada signature, tanda tangan siapa yang jadi saksi apa. Sama ada di kalangan keluarga terdekat ataupun orang yang dipercayai lah. Orang kita boleh percaya untuk dia jadi saksi. Tapi kalau seorang waris tu mendakwa, tak boleh. Dia kata kereta tu mok besar lebih kambah. Kata mana bukti? Bukti tak ada. Kecek atas angin gitu. Kecek atas angin gitu. Kecek mulut gitu. Tak boleh. Dari segi undang-undang tak lekat. Tak lekat. Dia kena ada cara bertulis. Dari segi syarat pun tidak. Dari segi syarat dia kena bertulis. Dan boleh rujuk dalam surah ni, dalam surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu in Allah. Dalam bab wasiat juga, idza hadara ahadakumul mautu in apa dia Allah, wasiyat ithnani dzawa adlin minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Panjang ayat tu berhubung dengan min ba'di salati fa yuqsimani billah in irtabtum nashahadatuna ahakkum mishad. Boleh rujuk di akhir surah Al-Ma'idah. Dia berhubung dengan wasiat juga, dan juga hukum persaksian. Hukum persaksian apa masalah wasiat. Tapi maknanya dari segi cara betulnya gitulah, kena bertulis dan ada saksi yang boleh dipercayai. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lain kali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka